Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pendengar, penonton di mana sahaja berada, alhamdulillah. Hari ini hari Selasa 22 Muharram 1443 Hijriah bersamaan 31 Ogos 2021. Hari ini sambutan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-64 hari ini. Dan kita berada di akhir bulan Ogos. Dah 3 minggu kita masuk tahun baru Hijriah. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih dapat bersama, diberi kesihatan, diberi peluang untuk meneruskan program tadabbur kita bagi surah Nuh. Surah Nuh. Jadi untuk tajuk hari ini berkenaan dengan diri kita sendirilah. Tentang kita sebagai manusia, Allah Ta'ala ciptakan kita ni berperingkat. Padahal Allah Ta'ala berkuasa kalau dia nak ciptakan kita secara terus. Maksudnya penciptaan yang lebih cepat, tidak mengambil masa. Si ibu kena mengandung 9 bulan dulu, lepas tu mengambil masa untuk daripada bayi meningkat kanak-kanak dewasa. Allah Ta'ala menentukan begitu sebagai suatu sunnahnya, sunnatullah. Kemudian antara tanda kekuasaan Allah yang Nabi Nuh gunakan untuk dakwah kaum dia adalah tentang langit yang sebanyak 7 samawat, 7 petada langit, dan terdapat di langit matahari dan bulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu 7 samawati tibaqa. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Dan sesungguhnya dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan ataupun peringkat kejadian. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit secara tiba-tiba bertingkat-tingkat. Dan dia menjadikan bulan di langit itu, bulan yang letaknya fihinna, ini fis samawat, sifat bulan itu nuran, bercahaya. Dan dia menjadikan matahari pula siraja, sebagai pelita. Pelita maksudnya ada cahaya yang memberikan kepanasan. Adapun nur, cahaya tapi cahaya yang tidak panas. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Itu asal kejadian kita manusia ni daripada tanah, bermula dengan diciptakan Nabi Adam. Kemudian kamu dikembalikan ke dalam tanah dan akhirnya dikeluarkan kamu juga dengan keluar yang sebenarnya. Kita hidup atas muka bumi, kita berasal daripada tanah, lahir ke dunia, kita mati, nanti kita akan hidup kembali apabila kiamat nantilah. Baik. Wa qad khalaqakum atwara.
Kita lihat untuk hari ini bermula ayat yang ke-14. Allah Ta'ala telah ciptakan kamu wahai manusia berperingkat-peringkat. Antara ayat yang kita boleh rujuk tentang proses kejadian manusia, itu dalam surah Al-Mu'minun, awal surah Al-Mu'minun dan juga awal surah Al-Haji. Surah Al-Mu'minun itu pada muka surat 342. 342. Semalam viral satu video cara nak cari nombor muka surat. Saya pun tertarik juga dengan teori itu. Dia bagi nombor 122, 1 untuk tolak, 2 untuk kali. Jadi kalau juzuk yang ke-18, 18 tolak 1, 17, kali dengan 2, 34, letak 2 di akhir, 342, betul lah. Jadi surah Al-Mu'minun, muka surat 342 bermula ayat yang ke-12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia yang berasal daripada sulalah, daripada suatu sulalah, suatu saripati, air yang diambil sebenarnya daripada tanah, sebab kita manusia ni adalah turab campur dengan tanah campur dengan air, maka disebut tin. Itu bahasa Arabnya begitu, tin. Ta ya nun, bukannya tin tak ya nun. Kalau tak itu jadi buah tin pula. Ini tin. Jadi sebutan tebal nipis sudah boleh menyebabkan lain maknanya. Tin itu tanah yang bercampur dengan air. Itu asal kejadian manusia yang diciptakan Adam alaihissalam. Kemudian bila dah selesai Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, maka Adam itu dalam bentuk min salsalim min hama'im masnun, seperti salsal. Salsal ni seperti bekas tembikar. Tembikar ni bekas yang dibuat dengan tanah liat. Kalau tak tahulah, kalau biasa kalau di Perak, di Kuala Kangsar, masyhur dengan pembuatan labu sayung bekas tu yang buat dengan tanah. Jadi benda tu dia berongga. Dia ada ruang atas, bila diketuk dia akan bunyi, gulung-gulung bunyi. Itulah asalnya Nabi Adam gitu. Asalnya berongga. Itu disebut dengan salsal min hama'im masnun. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Muka surat 342. Surah Al-Mu'minun muka surat 342. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan keturunan manusia itu dari bentuk nutfah. Nutfah ni air benih, air mani yang berada pada tempat yang kukuh. Disebut nutfah sebab jumlahnya sedikit. Kita pun tahu, kalau kita belajar sains, sel sperma lelaki ni sangat kecil. Hanya perlu seekor sahaja untuk disenyawakan dengan ovum ataupun benih telur yang perempuan. Kemudian letak pada tempat yang kukuh, mana pada rahim. Summa khalaqna nutfata 'alaqah, pada ayat ke-14. Kemudian kami ciptakan nutfah itu bertukar menjadi sebuku darah yang beku. Ini dengan kuasa Allah, dia boleh bertukar, mengalami proses perubahan. Masa ni roh belum ditiupkan. Nanti kita akan tengok hadis berhubung dengan roh ditiupkan. Cuma yang bagi saya lah, bagi kita yang belajar Quran, kita yang belajar hadis Nabi, kita belajar nas-nas agama, kita rasa sakut lah. Bahasa Kelantan kata sakut, rasa terkilan. Sebab banyak subjek sains di sekolah. Sebab saya sebagai guru sekolah, kita melihat dalam kurikulum kita, khususnya kalau subjek biologi, subjek sains biologi, tentang kaji hayat, bila masuk dalam bab penciptaan manusia, tak didatangkan dalam buku sains itu nas-nas Quran dan hadis. Jadi seolah-olah subjek sains kita terpisah daripada roh tauhid. Benda tu hanya dipelajari dalam subjek Quran ke, dalam ilmu tauhid ke. Berbeza dengan buku-buku teks di negara Arab, subjek sains dia ada ayat Quran, ada hadis. Itu dia punya environment apa tu berbeza lah. Baik. Sebab kita lain lah, kita suasana kita lain. Sebab kita bercampur, ada yang Islam, ada bukan Islam, dan pelbagai bangsa. Baik. Kemudian ayat 14 Allah Ta'ala beritahu daripada nutfah jadi alaqah. Kemudian berikutnya daripada alaqah jadi mudghah. Dia ada peringkat-peringkat tempoh masa. Nanti kita akan tengok dalam hadis riwayat Bukhari
daripada Abdullah bin Mas'ud. Kita nak habiskan ayat ni dulu. Kemudian kami jadikan mudghah. Mudghah adalah seketul daging daripada nutfah air benih jadi segumpal darah, sebuku darah. Darah itu yang sebuku tu mudghah tu dia dalam bentuk stokor lah. Orang Kelantan kata stokor yang macam kecil ya. Segenggam tangan, segenggamnya. Kemudian menjadi izaman, ada tulang. Fakasawna al-izama lahma. Kemudian kami balut tulang itu dengan daging. Inilah kita sebenarnya. Sebelum kita lahir ke dunia, inilah proses setiap orang di antara kita melaluinya semasa dalam kandungan perut ibu yang mengandungkan kita, ibu kita. Kemudian kami jadikan kamu khalqan akhar, satu makhluk yang lain. Itu makhluk manusia, tidak sama dengan hak asal dalam perut ibu. Maksudnya perut ibu tu dalam bentuk belum sempurna jadi manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, kerana dialah sebaik-baik pencipta. Dialah pencipta dan dialah yang sebaiknya. Kemudian kita nak lihat surah Al-Hajj sedikit, ada persamaan tapi ada penambahan sikit lah. Surah Al-Hajj muka surat 332. 332. Surah Al-Hajj surah yang ke-22. 332 ayat yang ke-5. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts. Wahai manusia, jika kamu menaruh rasa ragu-ragu, masih syak tentang adanya hari kebangkitan, kalau masih tak percaya adanya hidup selepas mati, maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semua tentang asal kejadian kita. Fa inna khalaqnakum min turab. Maka sesungguhnya kami telah ciptakan kamu daripada tanah. Ini beza ayat surah Al-Mu'minu tadi disebut tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Disebut kalimah tin. Kami ciptakan manusia daripada sulalah, daripada saripati air yang asalnya daripada tin, tanah. Tapi dalam surah Al-Hajj disebut kalimah turab. Turab hak asalnya. Kita ni asalnya turab. Tin tu tak turab yang campur dengan mak, dengan air. Tanah campur air jadi tin. Kemudian summa min nutfah. Kemudian daripada nutfah. Peringkat berikutnya Allah Ta'ala jadikan dalam bentuk nutfah. Iaitu Allah Ta'ala jadikan kita ni, sifat kita perlu kepada makan, minum. Sebenarnya makan, minum itulah menjadi sebab Allah Ta'ala ciptakan bagi kita ada air benih. Jadi adanya syahwat, dia ada kaitan antara syahwat perut dengan syahwat anggota kelamin. Iaitu syahwatul batni dan syahwatul farji. Keinginan perut untuk makan dan keinginan pada anggota kelamin. Sebab masing-masing Allah Ta'ala ciptakan ada hikmahnya untuk kelangsungan manusia di atas muka bumi. Kalau tak ada syahwat, tak ada keinginan untuk makan, maka segala rezeki yang Allah Ta'ala sediakan, berah, buah-buahan, macam-macam, semuanya tak ada siapa yang ambil lah. Sebab tak ada keinginan untuk makan. Kalau manusia ni seperti malaikat. Dan Allah Ta'ala ciptakan ada keinginan untuk hidup berpasangan, hidup berkeluarga, untuk bersama dengan pasangan, menjadi sebab kepada lahirnya keturunan manusia. Itu ketentuan Allah yang disebut sebagai fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Baik, kita lihat ayat ni, ayat 5 surah Al-Hajj. Kami ciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada nutfah, air benih. Air benih, kemudian daripada alaqah, iaitu daripada segumpal darah yang melekat. Alaqah ni macam lintah. Lintah yang melekat. Lekat, lintah ni kan kuat melekat pada dinding rahim, kemudian menjadi mudghah, seketul daging. Sama ada mukhallaqah yang disempurnakan kejadian ataupun tidak disempurnakan. Sama ada akhirnya jadi manusia atau tak jadi manusia, itu kehendak Allah. Kalau ghairi mukhallaqah, maknanya anak tu akan mati dalam kandungan perut ibu. Nanti kita akan bicara ni bab kandungan ibu, tempoh menyusu, dia ada tentang fiqh, tentang pandangan fuqaha, berapakah tempoh paling kurang kandungan seorang ibu yang mengandungkan anaknya. Kemudian kami menetapkan dalam rahim ibu yang mengandung itu manasya, apa yang kami kehendaki. Maksud menetapkan ialah dari sudut sifat kejadian anak dalam perut tu. Nanti kita tengok untuk maksud fil arham ni dalam ayat dalam surah Ar-Ra'd. Nanti kita habiskan ini dulu.
sampai tempoh tertentu. Ila ajalin musamma, tempoh tertentu itu ghalib biasanya 9 bulan. Bila cukup tempoh kandungan yang biasanya 9 bulan, tapi yang paling cepat berapa? Kalau ikut dalam perbincangan fuqaha ulama fiqh, paling cepat adalah 6 bulan. Hak biasanya 9 bulan, tapi lebih pun ada juga. Tapi yang ghalib biasanya 9 bulan. Kemudian kami keluarkan kamu menjadi tiflan, seorang anak yang kecil. Kecil, semua kita begitu. Kemudian akhirnya kita hidup di dunia untuk apa yang Allah Ta'ala tentukan berapa lama. Akhirnya sampai kepada asyuddakum, tempoh dewasa. Ada di antara kamu yang dimatikan sebelum itu. Wa minkum man yutawaffa, ada yang dimatikan maksud sebelum sampai kepada asyuddakum. Asyuddakum ni mana umur yang sangat lanjut, sangat tua. Ataupun disebut juga dengan syuyukh, orang yang sangat tua. Tapi ada yang mati ketika masih muda. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur, ada di antara kamu yang dikembalikan kepada umur yang sangat lanjut. Jadi ada doa ni sebenarnya, ada dalam satu hadis doa, ingatkan saya takut terlupa nanti, di akhir nanti kita akan kongsi doa, minta supaya kita tidak jadi orang yang disebut nyanyuk. Nyanyuk ni orang yang tak sedar apa-apa dah. Daripada kecil kita dulu tak boleh nak uruskan kehidupan kita kecuali mak ayah kita yang uruskan. Sampai satu tahap bila kita dah terlalu tua, kita dah tak ingat gapo dah. Supaya kamu tidak tahu apa yang dahulu kamu dah tahu. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya kamu tidak lagi tahu sesuatu yang dahulu kamu sebenarnya dah tahu. Ini yang panggil nyayuk. Kalau dalam tafsir Jalalain ada dinukilkan pendapat Mujahid Qatadah dia kata, cara nak mengelak penyakit nyayuk bila kita dah tua, dia kata bacalah Quran. Sebab bila kita baca Quran, sel-sel sel apa ya dalam otak kita, sel neuron, apa sel, ada sel sel dalam otak kita lah, dia akan sentiasa hidup. Bila dia mati, mana tak lagi berlaku perhubungan antara sel tak berhubung lagi antara dia antara sel otak kita ni ada synapse yang berhubung tu, orang belajar sains tahu lah. Jadi bila sel tu mati, itu yang menyebabkan kita jadi nyanyuk, tak ingat nama orang ni, lupa. Jadi nak pastikan terus fresh otak kita, caranya adalah sentiasa baca Quran. Hidup kalau dengan sentiasa membaca, apatah lagi kalau baca Quran yang merupakan sebaik-baik bacaan, kita boleh jaga daya ingatan kita supaya kita dapat elak daripada penyakit nyanyuk. Penyakit nyanyuk, arzalul umur. Nanti kita akan kongsi doa di akhirnya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak tengok surah Ar-Ra'du sebelum kita pergi surah Ghafir. Surah Ar-Ra'du, muka surat 250. 250. Pada ayat yang ke-8 ni, tentang hari ni kita bicara tentang kita sebagai manusia dan proses kejadian kita. Proses kejadian kita. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdadu wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah Ta'ala dia mengetahui apa yang dikandung oleh setiap ibu. Maksudnya bagaimana keadaan anak dalam kandungan ibu tu Allah Ta'ala tahu. Kita dulu memang tak tahulah. Sekarang ni bila dah kandungan tu sampai 6 bulan, 7 bulan, kita boleh pergi ke klinik hospital, ibu mengandung tu boleh apa, dia boleh scan, nak tengok kandungan anak tu lelaki atau perempuan. Dan Allah Ta'ala mengetahui wama taghidul arham wama tazdad, apa yang kurang dalam kandungan ibu yang mengandung itu, dalam rahim dia tu, dan apa yang lebih, yang kurang, yang lebih dari sudut proses pembesaran anak itu membesar. Kerana setiap sesuatu itu di sisi Allah sudah ada kadarnya. Nanti kita akan tengok maksud ayat ni dalam hadis riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kita nak pergi surah Ghafir.
Surah Ghafir, muka surat 475. 475 ayat 67. 475. Di atas sekali, huwallazi khalaqakum min turab. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu daripada turab, yakni tanah. Kemudian daripada tanah dijadikan keturunan manusia. Tanah tu maksudnya Nabi Adam. Asal kita daripada Adam, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kan ada hadis Nabi sebut semua kita ni berasal daripada Adam dan Adam daripada tanah. Tak kiralah kita ni bangsa apa, duduk di mana, semua kita berasal daripada Adam. Kemudian daripada nutfah. Nutfah air benih, air mani. Dalam bahasa Arab disebut nutfah tu merujuk pada sedikit. Adapun disebut mani merujuk pada cara keluarnya yang cepat. Untuk memudahkan proses persenyawaan. Itu dari segi bahasanya begitu. Kemudian min alaqah. Alaqah itu daripada dalam bentuk segumpal darah yang melekat. Kemudian bertukar menjadi mudghah. Dalam ayat ini tak disebut mudghah, terus kepada summa yukhrijukum tiflan. Kemudian dia keluarkan kamu menjadi seorang kanak-kanak. Dah cukup tempoh kandungan, keluar menjadi kanak-kanak, kemudian akhirnya kamu meningkat dewasa. Kemudian akhirnya ini ada penambahan lafaz yang tak ada dalam surah Al-Haji tadi, itu summa litakunu syuyukha. Kemudian jadilah kamu orang yang sampai tua sangat. Syuyukh, syaikh ni sangat tua. Sangat tua. Dalam bahasa Arab kalau syaikh dia ada dua maksud, sama ada syaikh dengan maksud biasanya kalau syekh ni orang yang kita kata orang alim pun syekh, orang yang mulia syekh, orang yang sangat tua pun syekh juga. Ada di antara kamu yang dimatikan sebelum itu, dan supaya sampai kepada tempoh yang tertentu dan supaya kamu berfikir. Ini proses kejadian manusia yang bila kita baca ayat-ayat sebegini kita mengatakan betul. Realitinya begitu. Realitinya begitu yang kita lalui, yang kita rasai. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak lihat hadis yang saya maksudkan tadi dalam Sahih Bukhari. Hadis itu bermula dengan lafaz yang berbunyi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Dalam riwayat Bukhari ni kita kena perhati ni, sebab adalah hadis riwayat Bukhari dia tak ada kalimah nutfah. Dalam hadis 45 Nawawi dia ambil riwayat dalam Al-Jami' As-Saghir oleh Al-Imam As-Suyuti, dia ada kalimah nutfah. Ini ada perbincangan di kalangan fuqaha, dengan satu kalimah saja dia punya implikasi hukumnya sangat berbeza, sangat ketara. Untuk menentukan bila waktu Allah Ta'ala perintahkan malaikat tiup ruh dalam kandungan si ibu tu, maka timbullah implikasi hukum sama ada 40 hari ataupun 120 hari. Kerana satu perkataan je nutfah. Baik, nanti kita akan tengok dalam mata hadis ni. Bukan. Inna ahadakum. Betulkan balik. Inna ahadakum. Ahadakum. Bukan jim, dal. Yujma'u. Bukan tak dengan ya. Yujma'u khalquhu. Khalquhu fi batni ummihi. Fi batni ummihi, bukan fi batni ummahatikum, fi batni ummihi. Okey, cuba klik. Tapi cuma alif tu tak ada hamzah. Sepatutnya ada hamzah. Okey, ada dah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya seseorang di antara kamu dihimpunkan, dia punya kejadian dia, penciptaannya dalam perut ibunya. Sebab kita ni kalau kita belajar sains, kita manusia ni mamalia. Kita bukan lahir macam ayam. Ayam dia tak beranak, dia bertelur. Manusia proses kelahiran melalui
berlakunya talqih, bahasa Arab sebut talqih, itu proses persenyawaan antara benih lelaki dan perempuan, dihimpunkan dalam perut ibu kamu fi batni ummihi arba'ina yauman, 40 hari. Kita tengok matanya lengkapnya. Fi batni ummihi, ini bukan, ini lafaz yang bukan Bukhari ni, sebab tengok lafaz yang Bukhari, sebab tadi yang Ibnu Asakir itu dalam kitab sejarah dia, Tarikh Dimashq. Sebab hadis ni ramai ulama-ulama hadis yang meriwayatkannya. Kita nak tengok yang ayat ni sahih. Ini Tirmizi. Tapi tak apa, tengok Tirmizi dulu. Sebab Tirmizi dengan Bukhari rasa matannya sama je. Cuma bezanya dalam Al-Jami' Al-Suyuti dia ada penambahan lafaz nutfah. Baik di sini lafaz ni, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi fi arba'ina yauman. Seseorang kamu proses kejadiannya dihimpunkan dalam perut ibunya 40 hari. Itu peringkat awal. Kemudian summa yakunu, kemudian jadilah selepas itu dalam bentuk alaqah. Alaqah sebagaimana disebut dalam surah Al-Haji dan surah Al-Mu'minun tadi, menjadi segumpal darah yang melekat bagaikan lintah, alaq. Itu yang disebut dalam surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, surah yang awal surah tu, ayat tu yang mula-mula turun kepada Nabi, kul apa dia, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Bacalah demi nama Tuhan kamu yang telah menciptakan, yang mana dia telah menciptakan manusia daripada alaq. Alaq merujuk kepada alaqah tadi, iaitu segumpal darah yang melekat pada rahim. Jadi macam tu juga, alaqah tu macam tu, maksud macam tu 40 juga. Tempoh 40 ini disebut misla zalik. Semasa jadi alaqah, bertukar alaqah, tempohnya 40 hari juga. Kemudian bertukar menjadi mudghah, misla zalik, seumpama itu tempoh arba'ina yang 40 hari juga. Jadi ada ulama memahami tempoh 40 ini berlaku 3 kali. 40 yang pertama, 40 yang kedua, 40 yang ketiga. Jadi 40, 40, 40 jadi 120. 120 tempoh dia sama dengan 4 bulan. 120 hari itu sama 4 bulan, sebab ghalibnya sebulan 30 hari. Jadi atas kaedah 40 inilah para ulama mengatakan bila cukup kandungan 4 bulan maka ditiupkan roh. Ditiupkan roh, sebab lepas tu Nabi beritahu summa yursalul malak, kemudian diutuskan malaikat. Bila cukup tempoh yang dimaksudkan tu, ini satu cara ulama memahami, walaupun Nabi hanya sebut misla dhalik, seumpama itu difahami maksudnya kembali kepada tempoh arba'ina yawma, 40 hari. Dan bila dah cukup tempoh yang dimaksudkan 40, Allah Ta'ala utuskan kepada si anak yang mula membesar dalam perut ibunya, mana dalam bentuk janin tadi, diutuskan malaikat. Ini memang kita tak nampak lah. Tak ada siapa nampak, si bapa tak nampak, si ibu yang mengandung pun tak nampak. Lalu fayanfuhu fihi ruh. Malaikat itulah yang bertugas meniupkan roh. Macam mana tiup? Dia tiupkan roh. Kita fahamlah tiup ni, kalau kita manusia, kita hembus dengan mulut kita, keluar angin ni tiup lah tu. Malaikat tiup, yang dia tiup tu bukan angin, dia tiup roh. Roh ni satu rahsia yang kita tak. Ayat ni membicarakan tentang proses kejadian manusia secara fizikal. Yang roh tu kita tak boleh nak bincang sebab ini rahsia Allah. Tak apa, nanti kita akan tengok tentang alam zar. Kita sentuh sikit lepas habis hadis ini tentang alam zar. Baik, lalu diperintahkan untuk tulis 4 perkara. Lalu malaikat pun tulis, yaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu syaqiyun wa sa'idun. Malaikat pun tulis untuk anak yang akan lahir nanti, berapa kadar rezekinya selama dia hidup di dunia, banyak mana rezeki dia, ajalnya. Ajal tu tempoh hidup berapa lama, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 dan sebagainya. Wa amalahu, amalannya. Dan juga syaqiyun. Syaqiyun, adakah kategori dia ni yang celaka atau yang bahagia. Jadi kalau kita tengok dari sudut pertama, rezeki Allah Ta'ala dah tentukan. Ajal bila kita mati dah ditentukan. Ketentuan ni boleh berubah, kena faham. Ketentuan ini bukan sesuatu yang tetap, dia boleh berubah. Itu kita dah bincang dalam bab yang lain, soal
menghubungkan silaturrahim dalam bab doa contohnya. La yuraddul qada illa doa, la yuraddul qadar illa doa, wa la yazidu fil umur illa albir. Tidaklah menambahkan umur kecuali buat kebaikan, dan tidaklah tertolak qadar kecuali dengan doa. Doa menjadi sebab boleh berubah ketentuan dari sudut rezeki, ajal, amalan pun sama juga. Kita tengok manusia ni ada buat yang baik buruk, sebenarnya Allah Ta'ala sedia mengetahui ni perlakuan baik buruk ni dah ditentukan, ini akan berlaku dalam kehidupan manusia. Cuma yang memilih tu manusia lah. Yang menentukan ada perbuatan itu Allah Ta'ala. Kemudian Nabi beritahu akhir sekali, demi fawalladzi la ilaha ghairuh. Nabi kata demi Allah yang mana tiada Tuhan melainkan dia, sesungguhnya seseorang kamu la ya'malu, beramal ia dengan amalan ahli syurga ni semasa hidup di dunia. Okeylah, baik, buat amalan yang soleh, beriman, sehingga tiadalah antara dia dan syurga melainkan tinggal lagi zira', tinggal lagi sehasta. Kalau shibron sejengkal, zira' ni sehasta, hujung jari dengan hujung siku, mana dah dekat dah. Kerana amalan baiknya antara dia dengan syurga dekat. Thumma yasbiqu alaihi alkitab, kemudian alkitab ini ketentuan Allah di Lauh Mahfuz mendahuluinya, dan akhirnya yukhtamu lahu, ditutup akhir hayat dia dengan amalan ahli neraka. Dia berubah kerana dia tidak istiqamah, dia berubah. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia masuk ke neraka. Ini hadis ni Imam Nawawi sebut dalam Riyadhus Shalihin dalam bab al-khauf, takut. Semalam kita dah bincang sebelum ni tajuk rajak, harapan, dan kena seimbang dengan takut. Hadis ni Imam Nawawi letak dalam bab al-khauf, takut. Kita takut kalau kita tidak istiqamah sungguh-sungguh, tiba-tiba di akhir hayat kita berubah. Masa muda dulu kita rajin pergi masjid, dengar kuliah, ikut kelas tadabbur, belajar ilmu agama, tiba-tiba akhir hayat kita berubah. Nanti kita mati dengan keadaan yang macam tu, na'udzubillah. Ada orang yang dulu dia beramal dengan amalan ahli neraka, yang berikutnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Amal ahli neraka maknanya awal kehidupannya tak baiklah. Sehingga dikatakan ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga tiadalah jarak antara dia dengan neraka kecuali tinggal lagi sehasta, dekatnya sehasta, antara hujung jari dengan hujung siku. Kemudian didahului dengan alkitab, ketentuan Allah di Lauh Mahfuz, tetapi akhir hayatnya ditutup amalan dia dengan amalan ahli syurga. Dia berubah jadi baik, dia menjadi orang yang beramal soleh, Allah Ta'ala ampunkan dosanya, akhirnya dia masuk syurga. Jadi hadis ini berkaitan dengan qada dan qadar Allah seawal manusia diciptakan, sehinggalah akhir destinasi manusia di akhirat nanti sama ada syurga ataupun neraka. Dia ada kaitan dengan amalan manusia. Jika Allah Ta'ala nak letakkan manusia dalam neraka dan syurga, dia maha adil, itu hak dia. Tetapi ketentuan Allah bahawasanya manusia ke syurga akan ke neraka mengikut amalan yang mereka lakukan. Para jemaah yang dirahmati Allah, tentang alam zar yang saya sebut tadi, ini ada kaitan dengan sebelum kita lahir ke dunia dan sebelum proses kejadian yang berperingkat-peringkat atwara dalam perut ibu kita. Seawal tu ruh kita telah diciptakan semasa Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Disebut dengan alam zar. Ayat yang kita boleh rujuk tentang perkara ini ialah dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, kata silap muka surat 179 ke? 173 tak? Muka surat 173. Ayat 172. Iaitu pada ayat 172, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ya Muhammad, ketika Tuhanmu telah mengeluarkan zuriat ini, anak-anak dan keturunan Nabi Adam daripada zuhurihim, belakang mereka, wa ashhadahum, dan Allah Ta'ala mengambil persaksian, pengakuan dengan semua roh manusia
Jadi rupa-rupanya ruh manusia, semua ruh manusia telah diciptakan seawal diciptakan Nabi Adam. Lalu Allah Ta'ala bertanya ketika kita berada di alam, dia disebut dengan alam az-zar. Alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Maka semua ruh itu menjawab, qalu bala. Dia kata bahkan. Dalam bahasa Arab, kalau soalan itu bermula dengan alastu, maka jawapannya alastu ataupun alaisa, maka dia tak boleh jawab na'am. Jawapannya bala. Ya bala, bahkan. Bala tu mana? Ya Allah dah tu. Kalau bahasa Kelantan biasa ya Allah dah tu. Kalau betul pertanyaan, ya Allah kamu ni. Betul ke tidak mu ni? Bala, benarlah tu. Syahidna, kami bersaksi, kami mengaku begitu, supaya tidaklah kami mengatakan di hari kiamat bahawa kami lalai dan tak tahu tentang perkara ini. Dan hakikat tauhid yang semua manusia meyakini Allah sebagai Rabb dan sebagai ilah. Ini alam zar. Baik. Cuba Ustaz Rusdan taik perkataan alam az-zar. Ini peringkat awal kejadian manusia sebelum lahir ke dunia. Itu ruh kita diciptakan, kita berada di satu alam yang disebut alam zar. Zar ni maknanya semut. Banyaknya manusia ni seperti semut, az-zar. Alif lam za zara. Alif lam zal ra, alam az-zar. Atau disebut juga alam arwah, alam ruh, ruh. Tapi bukan ruh selepas matilah, ni sebelum diciptakan manusia. Dan ada beberapa klip video tentang hakikat alam zar dan keadaan manusia di alam zar pun ada juga. Baik, kita tengok di bawah. Ada dalam Wikipedia pun ada tentang alam az-zar. Mungkin kalau para jemaah yang belum pernah ada maklumat info tentang apa dia pun alam zar, biasa dengan alam dunia, alam rahim, alam kubur, alam akhirat. Hari ini ada istilah lain pula, alam az-zar. Saya rasa mungkin ada di antara kita yang mungkin hari ini pertama kali baru dengar apa dia pula ni alam az-zar. Zar ni masa alam ruh, ketika awal ruh kita diciptakan oleh Allah bersama dengan penciptaan Nabi Adam. Ya taqidul muslimun bi anna alam az-zar ataupun alam al-misak. Umat Islam beriktikad bahawa alam zar ataupun alam ketika Allah Ta'ala mengambil misak perjanjian, itu suatu alam yang allazi qata'al insan fihi al-ahd. Di situ manusia memutuskan suatu perjanjian. Perjanjian dengan Allah. Al-ahdu, al-misak sama mana perjanjian. Mengikut apa yang berlaku daripadanya. Yang disebut dalam setengah riwayat. Baik, kita terus ke bawahnya. Alam zar merujuk kepada alam semasa roh kita diciptakan. Itu disebut dalam ayat tadilah, ayat 173 tadi. Dan di alam inilah asyhadallahu al-insan, bukan asyhadu, asyhad, Allah Ta'ala mengambil persaksian, meminta persaksian, kita manusia mengaku terhadap dirinya dan mengambil maksud pengakuan tadi tentang rububiyati, tentang ketuhanan Allah. Itu merujuk pada ayat 172 surah Al-A'raf tadi. Itu bila Allah Ta'ala beritahu alastu bi rabbikum, kita memang tak khabar apa masa tu sebab kita belum lahir ke dunia. Kita ni sedar-sedar, aku dah lahir ke dunia. Dulu aku di mana? Tu. Saya suka kalau kita belajar sejarah, kita berfikir semasa tahun sekian-sekian di mana kita? Kita belum lahir ke dunia, di mana kita? Sebenarnya kita dah ada dalam alam zar. Alam az-zar. Jadi Allah Ta'ala mengambil persaksian dengan manusia tentang rububiyati, tentang ketuhanannya dan keesaannya. Maka dengan cara itu tamat, selesailah hujjah. Maksud hujjah di sini, Allah Ta'ala boleh dakwa manusia jika dia hidup dan kadang tidak beriman. Sebab semasa di alam zar, manusia dah mengaku yang Allah Ta'ala itu sebagai Rabb. Bila Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, semua menjawab, qalu bala. Mereka dah membuat pengakuan begitu. Kemudian, ini dalam bentuk ruh. Tapi macam mana ruh tu kita tak tahulah. Tetapi menarik untuk kita lihat di sini, ada satu hadis. Ustaz Rusdan boleh tarik hadis ni. Nanti para jemaah boleh kaji sendiri. Apa itu alam zar? Boleh cari bahan bacaan sendiri. Apa itu alam zar? Hadis yang berbunyi, ni kita nak kait tentang ruh pula. Sebenarnya ayat ni bincang tentang proses kejadian manusia dalam perut ibu atau wara. Tapi kita nak kait dengan ruh. Sebab seorang bayi
yang bila dah cukup, apa tadi adalah hadis Abdullah bin Mas'ud, 120 hari. Bila cukup 120 hari, maka ditiupkan ruh. Jadi kita nak bincang sikit tentang ruh. Walaupun ruh ni sebenarnya kita banyak rahsia kita tak tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, itu jelas dalam Quran. Ruh ni urusan Allah. Tapi dalam hadis dalam hadis Nabi berbunyi al-arwah, lafaznya berbunyi al-arwah junudun mujannadah. Al-arwah, ruh manusia. Ruh, al-arwah mana ruh mujannadah. Rasa dah ada, kalau klik tu dah ada search. Boleh klik mana-mana alamat yang ada. Sebab hadis ada dalam Bukhari. Dia ada sambungan lagi. Ruh itu Nabi kata seperti junud, tentera-tentera yang bersiap siaga. Tentera yang sudah siap siaga, mana dah buat latihan. Bila buat latihan, masing-masing satu sama lain dia orang kenal. Pihak tentera askar ni bila buat latihan, dia kenal kawan dia. Begitu juga ruh umpamanya. Ruh junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha iktalafa. Nabi kata mana-mana ruh yang saling iktalafa, saling kenal mengenal, maka dia akan jadi jinak. Wa ma tanakara ikhtalafa. Apa-apa yang saling bercanggahan, maka dia akan berlawanan. Jadi ruh sebenarnya dia boleh kenal satu sama lain. Sebab tu kita kalau tu dah jumpa dah matanya. Al-arwah junudun mujannadah. Nanti kalau kita boleh tengok bawah tu tentang dia punya sedikit syarah dia. Ruh Nabi kata adalah seperti tentera yang siap siaga, yang saling kenal mengenal. Kenal mengenal kalau dalam bentuk yang baiklah. Dia matan hadis tu bermula dengan an-nas ma'adin ka ma'adini dhahab wal fiddah. Manusia ni, hari ni kita bicara tajuk bab kita je. Kita sebagai manusia, peringkat kejadian kita dan perut roh kita yang menjadi sebab kita hidup. Manusia ni Nabi kata ma'adin, seperti bahan galian. Contohnya ma'adin al-fiddah wa dhahab, seperti bahan galian perak dan emas. Perak emas ni kita cari dalam tanah, bahan galian yang bahan logam yang berharga. Begitulah bandingan manusia ni. Jadi manusia ni ada yang berkualiti, ada yang tak berkualiti. Kalau emas dia lebih mahal daripada perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Idza faquhu. Mereka yang baik dan terpilih kerana kelebihan tertentu semasa di zaman jahiliyah, mereka juga dianggap baik dan lebih ketika Islam bila mereka faham agama. Contohnya apa dia? Contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masa jahiliah memang dia cerdik, cuma dia banking je. Pasal sejarah dia seorang yang banking. Banking ni mana orang yang sangat garang ataupun marah, tapi dia bila dah masuk Islam, memang dia gunakan kemarahan dia untuk jihad fisabilillah. Tapi dia seorang yang pintar. Kalau nak banding dengan sahabat-sahabat lain, dengan Abu Bakar pun memang Umar ni lebih pintar. Sebab khiyaruhum fil jahiliyah, orang yang baik zaman jahiliyah, dia yang baik pada masa Islamnya. Lepas tu Nabi sebut, roh-roh manusia ni adalah dalam bentuk tentera yang siap siaga. Maka mana-mana roh yang ta'arafa, saling kenal mengenal, maka dia akan jadi iktalafa jinak. Apa contoh? Kita ni saing lama dengan saing-saing kita, kawan-kawan link kita di sekolah, masa sekolah rendah, sekolah menengah. Bila jumpa balik dalam grup WhatsApp, oh betul lah kamu, ya aku kenal kamu. Kadang-kadang kita tak share dah muka dia tu, tapi kenal nama. Ataupun tengok lagi, oh aku ingat lagi ni kamu. Jadi, sebab kita pernah kenal dia, dia kenal kita. Kenal tu bukan soal jasad, tapi roh. Roh sebenarnya. Tapi mana-mana roh yang tanakara, saling bercakaran. Ini kalau ada timbul isu baloh gapo ke, jumpa balik, aku tak suka dia sebab dia ni pernah bermusuh dengan aku dulu. Itu cerita lama, tapi sebab kita kenal dia dan dia kenal kita, ada kisah yang tidak baik zaman dulu, zaman-zaman mungkin 10 tahun lepas apa, maka dia ikhtalafa. Puncanya roh. Segala-galanya kerana roh. Kalau kita boleh lihat bawah sedikit huraiannya, sebelum kita pergi sambungannya tentang kejadian manusia tadi. Al-arwah, maksud arwah di sini ai ruhul insan, tu pada baris yang kelima tu Ustaz Rusdan, baris kelima. Ai ruhul insan wa hiya allati
khuliqat qabla al-jasad. Ruh manusia ni makhluk yang diciptakan sebelum diciptakan jasad. Yang kita bincang hari ini, proses kejadian manusia itu jasadnya, fizikalnya, daripada air benihnya jadi segumpal darah, jadi seketul daging, kemudian lahir. Ini ruh ni suatu makhluk lain yang diciptakan sebelum diciptakan jasad. Jadi hak ruh ni hak utamanya. Sebab kita ni bila kita mati, tak ada nilai daripada jasad tu. Yang utama pada ruh yang menjadikan jasad kita ni boleh kaki boleh bergerak, telinga boleh mendengar, mata boleh melihat, mulut kita boleh bercakap, kita boleh berfikir sebab ada ruh. Tapi kalau orang tu dah mati, ruh dah tak ada, kita buat apa dekat dia pun, kita cubit dia, Kelantan kata apa? Kutir, kita kutir dia. Kita pukul, tapi jangan pukul mayat tu. Tak baik. Atau kita menjerit dekat telinga dia, dia tak dengar apa dah. Sebab telinga kita boleh mendengar sebab ada ruh yang menjadikan jasad kita masih hidup. Iaitu semasa dia alam arwah lagi, begitu. Fi alam al-arwah minha wa wafaqa fil akhlaq. Dia ada persamaan dari segi kelakuan, akhlak, sifat-sifat. Mana-mana ruh yang saling iktalafa. Iktalafa ni berlaku padanya al-ulfah, rasa jinak, rapat, mesra tu ulfah. Wal ijtima' dan boleh berhimpun. Sekalipun jauh, tapi sebenarnya mungkin semasa di alam ruh dia orang dah kenal. Jadi kita semasa kita hidup di dunia, sebab tu bila kita kenal seseorang jadi kawan kita, sahabat kita, wujudnya rasa al-ulfah, mesra, rapat. Lepas tu akhirnya menyebabkan kita pun lama tak jumpa, teringat dia, rindu. Sebenarnya dia ada kaitan dengan soal ruh. Soal ruh. Bila ada kasih sayang, sebagaimana kita baca kisah Nabi Yaqub, sangat sayang kepada anaknya Nabi Yusuf, bila terpisah, rindu ingat sangat, sehingga dia menderita kerana rindu kepada anaknya yang hilang. Sebab dia ada kaitan dengan persoalan roh. Baik, kita nak sambung terus, masa kita tak mengizinkan, ada sikit lagi, dah 7.24 dah kita ni. Itu masih bincang tentang apa dia, kejadian manusia berperingkat-peringkat tadi. Jadi kata Ibn Al-Qayyim dan juga Imam Syaukani, roh suatu makhluk yang diciptakan sebelum dimasukkan benih dalam rahim, sebelum berlaku proses persenyawaan. Maknanya roh tu dah ada. Duduk di mana roh itu? Tadilah di alam zar tadi. Alam zar. Yang dimaksudkan dengan alam az-zar ialah roh-roh yang Allah Ta'ala keluarkan daripada belakang Nabi Adam alaihissalam. Disebut az-zar, maksud an-namlu, semut, kerana jumlahnya terlalu banyak. Banyak beriuk-riuk. Kita kalau tengok sari semut, banyaknya semut. Banyak setama, tahu nak ayat, banyak beriuk-riuk. Beriuk-riuk tu banyak doa lah. Itu bahasa orang Kelantan begitulah, beriuk-riuk banyaknya. Kalau bahasa standard apa dengan banyak, yang sangat banyak lah. Benda yang bila kita nampak banyak sangat, kita berjadi nampak macam mana. Jadi sebab terlalu banyak, seolah-olah kecil, begitulah. Ruh kita gambarannya semasa di alam yang disebut alam zar. Jadi peringkat-peringkat tadi nak mengingatkan kepada kita, begitulah kejadian kita sebelum kita lahir ke dunia, dan kita mengalami proses 3 kegelapan. Sebelum kita akhiri tajuk kejadian kita manusia ni, kita nak tengok ayat dalam surah Az-Zumar. Semasa kita berada dalam perut ibu yang mengandungkan kita, kita berada dalam 3 kegelapan. Itu tak cerita lagi tentang paling kurang tempoh kandungan ni 3 bulan. 6 bulan. Tersasu saya. Paling kurang 6 bulan. Kita nak tengok dalam surah Az-Zumar dulu, muka surat 459. 459. Ayat yang ke-6. Khalaqakum min nafsin wahidah. Allah Ta'ala ciptakan kamu daripada diri yang satu, daripada Adam. Thumma ja'ala minha zawjaha. Kemudian diciptakan daripadanya isterinya itu Hawa. Wa anzala lakum minal an'am. Itu dijadikan ada bagi kamu binatang ternakan. Itu cerita binatang lah. Baik, seterusnya. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allah Ta'ala ciptakan kamu, kejadian kamu iaitu berlaku proses si anak janin itu membesar dalam perut ibu kamu.
yakhluqukum, Allah Ta'ala ciptakan kamu dalam kandungan ibu kamu, khalqan min ba'di khalqin, satu kejadian demi satu kejadian. Mana berperingkat-peringkat kita dah bincang tadi, daripada nutfah jadi alaqah jadi mudghah, akhirnya jadi tiflun, kemudian lahir jadi insan, manusia. Fi zulumatin thalas, dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan, dalam gelap perut, dalam gelap rahim, dan dalam gelap lapisan rahim. Mana gelap yang berlapis-lapis. Menunjuk pada 3 kegelapan yang berlapis-lapis. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Kita nak lihat ayat tentang proses kandungan dan penyusuan manusia dalam perut ibunya. Ada 2 ayat yang hampir sama. Pertama dalam surah Luqman, satu lagi dalam surah Al-Ahqaf. Kita tengok surah Luqman dulu. Kita berkejaran dengan masa. Surah Luqman dulu. Muka surat 412. 412 ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu, ayat 14. Itu ayat 15, ayat 14, ayat sebelumnya. Kami berpesan atau berwasiat kepada manusia, mewajibkan manusia berbuat ihsan, berbuat baiklah. Dalam ayat ini tak disebut ihsan, tapi difahami dalam ayat lain. Kerana ibunya telah mengandung ia wahnan ala wahnin, menanggung satu kelemahan demi satu kelemahan. Maknanya kalau kita orang lelaki ni tak tahulah susah mengandung macam mana, kena tanya isteri kita lah, ataupun ibu kita yang pernah melahirkan kita. Mengandung ni letih, penat. Lebih lagi bila dah sampai kandungan tu 7 bulan, 8 bulan, semakin berat, semakin sarak, mana semakin penat. Nak bawa berapa kilo dalam perut ni. Kalau anak tu lahir 4 kilo, besar 4 kilo lah, 3 kilo lah. Daripada awal mengandung hingga akhir tempoh menyusu selama fi amain. Dalam ayat ni sebut 2 tahun. Dalam tempoh 2 tahun. Dari awal mengandung sehingga berpisah penyusuannya 2 tahun. Okey, satu. Kemudian kita nak tengok dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf tak sebut 2 tahun, dia sebut 30 bulan. Surah Al-Ahqaf dan di awal juzuk yang ke-26. Pada muka surat 504. Muka surat 504. Ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Sama juga Allah Taala berpesan supaya manusia buat baik pada ibu bapa. Hamalathu ummuhu kurhan. Itu bezanya. Dalam surah Luqman tadi wahnan, dalam surah Al-Ahqaf kurhan. Si ibu telah mengandung anak tu dengan penuh susah payah. Wa wada'athu kurhan. Dan dia melahirkan pula susah payah. Mengandung payah, melahir lagi payah. Wa hamluhu wa fisaluhu, tempoh mengandung dan tempoh berpisah penyusuannya selama 30 syahra, 30 bulan. Jadi sini kita nak taufik, nak gabungkan antara ayat dalam surah Luqman yang sebut 2 tahun, di sini sebut 30 bulan. 30 bulan maknanya 2 tahun setengah. Kan? Betul. 30 bulan maknanya 2 tahun setengah, sebab setahun 12 bulan, 12 2 tahun. Siapa lagi 6 bulan, 2 tahun setengah lah. 3 bulan 2 tahun setengah. Yang tadi sebut 2 tahun. Maka atas kaedah inilah yang biasanya para ulama membuat istinbat, kalau diambil tempoh penyusuan itu selama 2 tahun, maka paling kurang mengandung adalah 9 bulan, paling kurang. Baik, kita nak tengok satu lagi dalam surah Baqarah. Tadi surah Luqman, surah Al-Ahqaf, ini tentang kandungan dan juga penyusuan si anak. Dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ke-2, muka surat 37. Muka surat 37. Itu ayat yang kedua, ayat 233. Bawah tu, 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama tempoh 2 tahun genap. Okey, ibu menyusukan, itu pilihan. Kalau ibu tu tak nak menyusukan pada 2 tahun pun tak apa. Tapi dia punya limit paling lama, si ibu menyusukan anak selama haulaini kamilaini. Cukup genap 2 tahun. Cukup 2 tahun.
Itu pun liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi sesiapa yang nak menyempurnakan tempoh menyusuan 2 tahun. Jadi di sini disebut tempoh menyusuan 2 tahun. Maka atas kaedah kalau penyusuan tu cukuplah 2 tahun, maka boleh dikatakan bahawa tempoh mengandung yang paling aqallu adalah berapa tadi, 6 bulan. Sebab itu dalam fiqh kalau berlakulah tiba-tiba si ibu yang mengandung tu bila 6 bulan dah lahir. Jadi janganlah kita menaruh sangkaan buruk, nanti kita kata oh dia dah buat perkara yang tidak baik, mungkin dia dah melakukan hubungan kelamin sebelum, maksudnya berzina lah, na'udzubillah min zalik, dah buat perkara tu sebelum kahwin, menyebabkan bila kahwin mengandung 9 bulan beranak dah. Tak cukup 9 bulan. Kita jangan buat mudah-mudah kesimpulan kalau tak kerti hukum fiqh. Dalam fiqh si anak yang dikandungkan itu, ya kemungkinan dia lahir kurang daripada 7 bulan, tapi paling kurang pun 6 bulan. Baik, Ustaz Rosdan tolong taib dah 7.33 dah. Taib perkataan aqallu muddatil hamli. Aqallu muddatil hamli dah ada dah tu. Klik bawah tu. Aqallu muddatil hamli ni perbincangan fiqh tentang tempoh kandungan yang paling kurang, yang paling banyak. Kalau boleh cari dalam Islam QA tu rasa lebih jelas, sebab saya tengok lebih detail dia punya penjelasannya. Muddatul hamli type Islam ada dah jumpa dah. Qarraral apa dia, tengok jawapan dia. Qarrarat ulama, para ulama telah membuat ketetapan bahawasanya anna aqalla muddatil haml, tempoh kandungan yang paling kurang selama 6 asyhur, 6 bulan. Tapi bukan kata semestinya setiap kali mengandung 6 bulan, ghalibnya biasanya di tempat kita 9 bulan lah biasanya, ataupun hampir-hampir 9 bulan. Wa annal mar'ah, bahawa seorang wanita, seorang ibu, idza waladat, bila dia melahirkan anak, bagi tempoh ini daripada dia hina dakhala biha, bermula daripada tempoh suaminya bersama ni, mana mula berlaku persetubuhan, maka fa innal walad yulhaqu bihi, maka anak itu diilhaq, dinisbahkan kepada ni. Tak boleh kata ini kalau suami yang jenis jahil agama, dia baru kahwin 6 bulan, tiba-tiba isteri dia mengandung. Dia kata kau ada hubungan lelaki lain ke? Tak, itu memang anak dia lah. Kan anak dia, sebab dalam fiqh kalau kandungan itu 6 bulan memang dinisbahkan kepada anak dia. Fa innal wala' yulhaqu bihi. Dan tidak boleh semata-mata dengan dhann wal ihtimal, semata-mata sangkaan dan andaian. Lalu si bapa tu yanfi al walad an abihi, lalu dia menafikan, dia kata bukan anak aku sebab mau mengandung 2 bulan aja. Baik, pernah ditanya kerana fa innal wala' lil firash, dari segi fiqh anak itu nisbahkan kepada si bapa yang mendiduri ibunya, yang menjadi sebab kepada si ibu itu mengandung. Firash menuju kepada tempat tidur. Baik, pernah ditanya kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah tentang rajul tazawwaja imra'atan bikran, seorang lelaki yang mengahwini seorang wanita yang masih bikr, anak dara lagi. Kemudian si sisi isteri tadi waladat ba'da 6 asyhur min dukhulihi biha, si isteri dia yang masih muda tu, maknanya anak dara lagi lah masa kahwin tu, tiba-tiba melahirkan anak setelah cukup tempoh kandungan 6 bulan. Adakah boleh dinisbahkan anak tu kepada si bapa tu? Maka dia jawab, idza waladat li akthar min 6 asyhur min hini dakhala biha walau bi lahzah lahiqahu alwala bi ittifaqil a'imah. Dia kata bila si ibu itu melahirkan anak lebih daripada tempoh 6 bulan, antara 6 hingga 9 bulan, bermula saat dia bersetubuh dengan isterinya, maka hendaklah dinisbahkan si anak itu kepada bapa itulah, anak si bapa itulah, berdasarkan ittifaq, kesepakatan para ulama. Semuanya merujuk kepada ayat ni. Itu di antaranya, dia kata pernah berlaku satu kisah di zaman Sayyidina Umar, dan para sahabat mengambil istidlal, mengambil kefahaman daripada kisah ni, bahawa boleh menetapkan bahawa lahirnya anak dalam tempoh paling kurang 6 asyhur, 6 bulan. Berdasarkan ayat tadilah, ayat dalam surah Al-Ahqaf tadi, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Tempoh mengandung
dan tempoh berpisah penyusuan 30 bulan, 2 tahun setengah. Dan dirujuk pula ayat dalam surah Baqarah tadi yang kita dah tengok tadi, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Fa idza kana muddatir ridha, jika tempoh penyusuan itu selama 30 bulan, iaitu pertama dia ambil haulaini mana 2 tahun, maka yakunul hamlu 6 ashhur, maka tempoh mengandung akal paling kurang 6 bulan. Kalau tempoh menyusu 2 tahun, maka dihimpunkan antara ayat yang menyebut paling kurang tempoh mengandung dengan cukup sempurna tempoh menyusu. Intaha, habislah. Itu dinukilkan daripada jawapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kemudian satu lagi kata Al-Hafiz Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya dia kata istinbat yang telah dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang masalah ni, dia kata ini adalah suatu istinbat cara pengambilan hukum yang dipetik daripada gabung antara 3 ayat tadilah, surah Baqarah, surah Al-Ahqaf dan juga surah Luqman. Suatu istinbat yang qawiyun sahihun, suatu keadaan istinbat yang kuat lagi sahih dan dipersetujui bersama oleh sahabat lain seperti Uthman dan jamaah minas sahabah dan sebahagian sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Intaha. Itu petikan kata-kata Ibn Katsir dalam tafsirnya. Jadi rasa cukuplah. Kita dah lewat ada 738, baru satu ayat kita ambil hari ini tentang proses kejadian manusia daripada tanah, dalam perut, lahir, tempoh menyusu, tempoh mengandung, tempoh menyusu, juga sedikit tentang alam roh, alam zar. Baik, ada soalan? Soalan kalau boleh tajuk tentang hari inilah, tentang kita. Okey, Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Apa ni, 2 soalan kaitan dengan tajuk kita hari ni lah. Ya, kejadian manusia. Yang pertama sekali, kejadian Adam dan kejadian Isa ni serupa tak? Hak tu sebut tak? Kamar tadi Adam tak? Baik. Nak tanya sebab apa dua nabi ni dia sebut kun fayakun. Tak. Jadi nak tanya Ustaz, kejadian kita lah ni ada kaitan juga ke dengan kun fayakun. Allah sebut hak 2 ni. So, yang kedua Ustaz, apa tempoh penyusuan ni Ustaz? Hak Ustaz ayat tersebut tadi. Dia lagu mana dengan kandungnya? Saya kandung kaitan dengan kandungnya pula, sedangkan penyusuan tu 3 penyusuan lain, kandung boleh no relate. Antara penyusuan dengan kandungnya tersebut. Wallahu alam Ustaz. Ya. Minta Encik Fazilul Zaman tolong tutup mikrofon ya. Tutup, jemaah lain tolong tutup. Ada gangguan bunyi. Okey. Soalan yang pertama tentang proses kejadian Adam yang Allah Ta'ala sebut dalam, boleh rujuk dalam surah Ali Imran muka surat 57 ya. Seharusnya muka surat 57 ayat yang ke-59. Itu ayat yang Cikgu Sufyan masuk ke dalam soalan tadi. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan. Ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu sebab cerita asalnya tentang orang Bani Israel ini tak boleh terima Nabi Isa, manakala Nasrani pula gulu. Maka Allah Ta'ala beritahu perumpamaan, perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama dengan kejadian Nabi Adam. Sebab Nabi Adam tak ada ayah, tak ada mak. Itu Allah Ta'ala ciptakan secara terus daripada tanah. Nabi Isa pula ada ibu tapi tak ada bapa. Maknanya tak sama dengan manusia-manusia yang lain. Kedua-duanya apabila Allah Ta'ala menghendaki untuk dia berkata, kun jadilah engkau maka jadilah. Maksud jadilah manusia yang Allah Ta'ala mahu ciptakan. Walaupun Adam tu tak ada bapa, tak ada ibu, tapi dengan cara yang lain. Dengan cara Allah Ta'ala sendiri yang ciptakannya. Nabi Isa pula Allah Ta'ala ciptakan dengan dihantar malaikat, ditiupkan roh kepada Maryam dan Maryam terus mengandung. Walaupun Maryam tak pernah berkahwin dan tak ada suami. Jadi kun fayakun ni merujuk kepada kekuasaan Allah. Bukan semestinya kun fayakun tu cepat. Bukan kata
jadi maka jadilah secara automatik, tak semestinya. Dia kun fayakun, boleh jadi berlaku dengan cepat, boleh jadi dengan lambat. Yang pentingnya apa-apa yang Allah Ta'ala kendaki daripada urusannya, dia berlaku dengan mudah. Dia berlaku dengan mudah. Sebab kun fayakun ni banyak disebut, antaranya di akhir surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Adalah surah An-Nahl, innama amruna, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Jadi merujuk kepada proses kejadian yang pasti berlaku bila Allah Ta'ala kehendaki. Apabila Allah Ta'ala kehendaki, maka akan berlakulah apa-apa sahaja yang dia kehendaki. Itu maksudnya. Tapi memang bezalah, kita kata Nabi Adam tak ada ayah, tak ada mak. Nabi Isa cuma tak ada ayah tapi ada mak. Tapi di sisi Allah sama, kerana mereka ni berlainan dengan proses kejadian manusia yang lain yang sempurna, ada mak, ada ayah. Iaitu berlakunya proses talqih, adanya proses persenyawaan antara benih si bapa dengan si ibu. Baik, tentang proses apa tadi, penyusuan, proses penyusuan. Itu hak lengkap yang ayat tu sebut. Kalau si ibu tu nak menyempurnakan tempoh penyusuan 2 tahun, maka atas kiraan 2 tahun tolak dengan baki 6 bulan tadi, mana tempoh penyusuan 6 bulan. Itu kaedah para ulama fiqh istinbat. Kalau kita suka faham, kita kena mendalami lagi. Itu kaedah ulama istinbat, sebab dia panggil hukum tu atau hukum ihtiyati. Sebab kes ni kes yang nadir. Kes di mana tempoh kandungan 6 bulan ataupun kurang 9 bulan adalah kes yang nadir, kes yang jarang berlaku. Cuma ulama fiqh dia buat suatu hukum sebagai suatu ihtimal atas kemungkinan kalau lah kok berlaku, mungkin ada ibu yang mengandung ni cepat kandungan dia, tak sampai 9 bulan pun, 6 bulan dah, 7 bulan dah lahir, maka boleh diilhaqkan, dinisbahkan anak tu kepada anak benih daripada suami yang menjadi bapa kepada anak tu lah. Suami kepada si isteri yang mengandung ataupun bapa kepada si anak. Itu cara kalian ulama istinbat. Sebab ayat tu sebut paling lama tempoh menyusu 2 tahun, haulaini kamilaini. Baik, ada soalan lain, jika berlaku keguguran kandungan bawah 6 bulan, adakah kebaikan kepada ibu bapa? Ya, ada. Walaupun belum cukup tu pun ada juga. Assalamualaikum Ustaz. Baik, boleh Ustaz kongsi dengan ibu yang tidak memberikan susuan dada dalam tempoh sebelum 2 tahun. Sebenarnya yang afdal, yang utama adalah susu ibu lah. Itu yang paling baik lah. Dari sudut kesihatan begitu, dari segi hukum kamu begitu. Tapi kalau si ibu tu ada masalah, dia tak dapat memberikan penyusuan ataupun wallahualam mungkin ada masalah lain, boleh disusukan oleh ibu lain. Tapi sebaiknya susu dada juga. Sebaiknya susu dada, bukan susu tepung. Susu dada juga. Dan menjadi kebiasaan orang Arab. Biasanya anak-anak semasa kecil, dululah, sekarang ni saya tak tahu, dulu mereka akan serahkan anak mereka kepada al-murdi'ah. Murdi'ah ni mana ibu susuan. Contohnya Nabi kita sendiri masa kecil pernah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi menyebabkan Nabi dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah jadi mahram dia. Dan Nabi dengan anak-anak yang lain yang pernah disusukan oleh Hati Masih pun jadi anak dia. Tapi kalau seorang ibu tu tak mahu beri susu dada dalam masa tempoh 2 tahun, ini sesuatu yang kita anggap dia telah menolak apa yang lebih baik dia lakukan. Kecuali kalau dia ada masyakkah, tak tahulah, wallahualam lah. Adakah keguguran bawah 4 bulan ada ruh? Itulah implikasi tadi. Atas riwayat yang mengatakan dalam lafaz tu ada perkataan nutfah. Itu riwayat disebut oleh As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir. Maka dikira tak ada ruh. Tapi pendapat yang mengatakan tak ada kalimah nutfah dalam matan sebagaimana dalam Tirmizi dan Bukhari, maka walaupun tak cukup 4 bulan pun dah dikira ada ruh. Itu kesimpulannya. Ala kulli hal ini adalah perbincangan dalam kalangan ulama lah.
dalam cuma sekarang ni sebenarnya bila sebenarnya si ibu tu boleh rasa kalau dah bayi tu dah bergerak, biasa dia boleh rasa bergerak dalam perut tu, mana dah hidup dah tu, dah ada roh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya Fakimi ya. Okay, saya nak tanya satu perkara berkaitan dengan asal usul manusia ni lah. Yang mana kita refer ayat surah Al-Baqarah bermula pada ayat 30 ni sehinggalah ayat seterusnya tu berkaitan dengan menciptakan Adam dia. Lepas sehinggalah Tuhan takdirkan Adam tu keluar daripada syurga. Ayat seterusnya tu bila Allah Ta'ala perintahkan Adam keluar daripada syurga, perintah tu seolah macam dia kata turunlah kamu semua ke bumi ni. Sebahagian kamu akan menjadi musuh sebahagian yang lain. Dia kata. Jadi yang dihalau keluar dari syurga ni adakah Adam dan Hawa sahaja ataupun kalau tengok perintah tu macam ramai seluruh umat manusia ni dah dihalau keluar daripada syurga. Kalau saya fahamnya Adam dan Hawa, tapi kalau ikut ayat ni macam ramai telah diperintahkan keluar daripada syurga. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sikit Ustaz. Ataupun mungkin kita pernah mewarisi syurga, pernah menduduki syurga dulu. Wallahualam Ustaz. Itu je Ustaz. Dia ada tafsiran tu sebab yang ayat hak sebut gitu tu banyak dalam surah Taha pun ada, dalam surah Al-A'raf pun ada di awalnya tentang kisah Nabi Adam ni. Begitu dalam surah Baqarah. Berkata qala As-Suddin, saya petik dalam tafsir Ibn Katsir berhubung dengan ayat ihbitu kulnah bitu minha jami'a. Kami berkata turunlah kamu daripada syurga semuanya. Maka fahabatu fanazala Adam. Dia kata ini pendapat As-Suddi lah, betul atau tidak tahulah. Maka turunlah mereka semua. Semua ni merujuk kepada pertama Adam, yang kedua Hawa, yang ketiga Iblis, termasuk Iblis. Iblis yang dapat menceroboh masuk dalam syurga untuk menghasut Adam. Dari situ tiga dah. Maka Sudi kata Adam turun ke bumi di Hind, di India, dan turun bersama dengannya Al-Hajarul Aswad, bersama dengannya. Kemudian apa dia lagi yang dikaitkan dengan turun? Setakat yang dijumpa itulah merujuk kepada tiga tu. Iblis, Adam dan juga Hawa. Jadi bila dah tiga, kalau ikut kaedah bahasa Arab tu dah dikira jamak dia lah, mufrad, musanna, jamak. Ini dalam islamweb.net. Apabila diperintahkan untuk turun, Allah Ta'ala memberi peringatan kepada Adam dan isterinya termasuk Iblis. Tu di tiga tu, Adam, isterinya Hawa dan juga Iblis. Hatta ahbatahum minal jannah, sehingga Allah Ta'ala menurunkan mereka semua daripada syurga. Jadi merujuk kepada semua yang ada lah. Tapi kalau kita nak kaitkan juga turun tu masuk merujuk kepada zuriat, mungkin jugalah. Sebab bila Adam turun daripada syurga ke bumi, makna turun bersama dengan zuriat dia lah. Ala kulli hal itu tak pasti. Kita tengok dalam surah Taha, Allah Ta'ala sebut perenggan berikutnya tu. Qalah bita, sebab dalam surah Taha Allah Ta'ala sebut dua, tidak ihbitu. Ini kita kena tengok semua ayat tu. Qalah bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Allah Ta'ala beritahu turunlah awak berdua. Kamu berdua tu merujuk kepada Adam dan Hawa. Sebab dia guna khitabnya dalam bentuk musanna tu. Ihbita, tidak ihbitu. Maka ayat ni merujuk kepada Adam dan Hawa. Setengah kamu menjadi musuh, setengah lain itu merujuk kepada semua lah. Sama ada sesama manusia ataupun manusia dengan iblis. Ba'dukum li ba'din aduun. Allah Ta'ala beritahu memang antara kamu sesama kamu berlaku permusuhan. Itu sama ada antara manusia dengan jin, iblis, atau manusia sesama manusia. Jadi sifat adawah permusuhan ni dia akan berlaku. Kerana Allah Ta'ala sudah beritahu. Kecuali kalau manusia tu mencari jalan untuk mengelak daripada berlaku permusuhan, insya-Allah tak berlakulah. Jalannya ialah caranya fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Jika datang kepada kamu daripadaku petunjuk.
maka petunjuk itu kena ikutlah untuk elak daripada berlaku permusuhan. Maka sesiapa yang ikut hudaya, petunjukku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Sesiapa yang ikut petunjukku, dia tidak akan sesak dan tidak akan mendapat kecelakaan. Wallahu alam. Saya rasa kena berhenti dah 7.52 dah. Ustaz kata ada nak kongsi doa tadi. Ya betul, comel. Doa apa dah tadi? Allahu akbar. Mula-mula tadi apa dah? Lupa dah. Mula-mula. Doa daripada nyanyuk. Nyanyuk. Ya betul. Betul, terima kasih. Saya pun dah terlupa. Tua-tua begini dah nyanyuk. Masa muda-muda dia tak nyanyuk. Baik. Antara doa tu, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Doa tu bermula dengan Allahumma inni a'udzubika. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada dikembalikan kepada umur yang sangat lanjut. A'udzubika, a'udzubika ya, a'udzubika. A'udzubika, aku berlindung denganmu. Min asal min, a'udzubika min an uradda ila, tak apa teruskan, an uradda ila arzalil umur. Dia hadis ni rasa panjang jugalah, dia ada beberapa doa lain yang ni salah satulah dalam doa tu. Dia doa-doa yang sabit dalam hadis daripada Nabi ni, dia biasanya dia mari satu package, mana atas satu antaranya Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, satu. Jadi akhir tu salah satu je, ada 4 sini. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada sifat bakhil. Kemudian wa a'udzubika minal jubni, aku berlindung daripada sifat pengecut. Pengecut mana sifat takut. Yang ketiga wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu min, ada min itu, min an uradda, bahawa aku tidak dikembalikan kepada umur yang sangat lanjut. Maksudnya umur nyayuk lah. Arzalil umur merujuk kepada umur yang nyayuk. Nyayuk ni makna siapa perekat, kita lupa apa yang dulu kita ingat, sekarang dia dah lupa. Satu lagi dalam matan lain disebut berlindung daripada fitnah dunia dan azab kubur. Pertama daripada sifat bakhil, berlindung daripada sifat pengecut, berlindung daripada sifat nyayuk kerana dah terlalu tua dah. Tua tak ada masalah, ada orang yang tua tapi tak nyayuk. Kita baca kisah sahabat Nabi, Anas bin Malik meninggal umur 110 tahun. Hakim bin Hizam, seorang sahabat Nabi, dia masuk Islam, umur tu ada pendapat kata 60, ada pendapat kata muda sikit. Tapi yang menariknya, dia meninggal ketika umur dia 120 tahun. Tak timbul persoalan nyayuk apa? Tu tengok sahabat Nabi. Tapi biasalah berlaku kita ni, bila umur dah tua, kita akan lupa banyak perkara. Jadi dalam doa ni kita minta supaya Allah Ta'ala tidak menjadikan kita nyanyuk ataupun lupa ingatan bila umur kita semakin meningkat dan meningkat, sehinggalah kita mati. Semoga kita boleh sama-sama amalkan doa ni. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam.